Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan perbincangan bab 4 iaitu pembiakan dan pertumbuhan dengan subtopik 4.6 dan juga 4.7. So kita mulakan dengan tajuk 4.6 iaitu pertumbuhan dalam organisma multisel. Okey, hasil pembelajaran yang kita akan capai adalah yang pertama, untuk subtopik 4.6 dapat menerangkan secara ringkas keperluan pertumbuhan pada organisma, dan yang kedua dapat menerangkan maksud pertumbuhan. Okey, kita lihat definisi pertumbuhan. Ia merujuk kepada proses yang kekal dan tidak berbalik. Okey, proses itu tidak berbalik dan ia melibatkan pertambahan bilangan sel, pertambahan saiz, isi padu, jisim, dan ia juga mengalami pembezaan sel supaya sel-sel yang umum tadi mengalami kerencaman dari segi fungsi. Jadi sel-sel yang mula membahagi menjadi lebih banyak, dan apabila telah melakukan pembezaan ia menjadi sel-sel yang mempunyai fungsi-fungsi yang berbeza. Okey, itu yang menyebabkan kerencaman fungsi terbentuk. Okey, keperluan pertumbuhan adalah untuk perkembangan dan kematangan sistem badan bagi membolehkan pembiakan berlaku, dan ini akan menjamin kesinambungan spesies. Dan proses pertumbuhan adalah berlaku bermula dari peringkat zygot sehingga peringkat dewasa. Dan terdapat 3 peringkat perkembangan dalam proses pertumbuhan, iaitu yang pertama, proses pembahagian sel, diikuti dengan pemanjangan sel dan diakhiri dengan pembezaan sel. So, 3 peringkat ini akan berlaku di sepanjang proses pertumbuhan. Okey, kita lihat pertumbuhan yang pertama iaitu proses pertumbuhan prima yang berlaku di hujung akar dan di hujung pucuk. Okey, so ia melibatkan proses pemanjangan akar dan pemanjangan pucuk. Okey, di mana di dalam proses pertumbuhan prima, apabila ia melibatkan hujung pucuk dan hujung akar, ia melibatkan sel-sel meristem yang terletak di meristem apex akar dan di meristem apex pucuk. So kalau kita lihat di hujung akar dan hujung pucuk, kita boleh bahagikan bahagian-bahagian pucuk dan akar ini kepada 3 zon ataupun 3 peringkat pertumbuhan. Okey, so ada 3 peringkat pertumbuhan yang kita bincangkan tadi. Yang pertama adalah pembahagian sel. Kalau di hujung akar, dia bermula di bahagian meristem apex, di hujung pucuk juga bermula di bahagian meristem apex. Okey, jadi pembahagian sel berlaku di kawasan meristem apex. Okey, diikuti dengan peringkat yang kedua iaitu proses pemanjangan sel. Okey, so bahagian tengah akar dan pucuk ialah zon pemanjangan sel. Dan kemudian diikuti dengan zon yang terakhir iaitu zon pembezaan sel. Okey, so inilah gambaran di mana 3 zon ataupun 3 peringkat perkembangan berlaku sepanjang proses pertumbuhan pada tumbuhan. Okey, kita lihat apa yang berlaku pada peringkat yang pertama iaitu pembahagian sel di zon pembahagian sel di hujung pucuk dan di hujung akar. Okey, kalau kita lihat raja, ia bermula dengan 1 sel sahaja. Okey, sel tersebut adalah sel meristem. Okey, kita tahu ada banyak sel meristem di hujung
akar dan di hujung pucuk. Okey, kita panggil tempat itu meristem apex, yang mana sel-sel meristem ini adalah sel yang akan membahagi secara mitosis dengan aktif berulang-ulang kali. Dan ciri-ciri sel meristem pada meristem apex adalah dia merupakan sel ini merupakan sel-sel yang kecil dan tersusun rapat, di mana ia mempunyai nukleus yang besar dan dinding sel yang nipis. Okey, dan di dalam sel meristem tiada vakuol terbentuk manakala sitoplasmanya padat. Jadi setiap satu sel ini akan mengalami mitosis, menjadi 2, kemudian mengalami mitosis lagi menjadi 4 dan seterusnya untuk menambahkan bilangan sel pada meristem apex. Jadi kawasan meristem apex itu semakin panjang dan panjang sebab bilangan sel bertambah. Okey, so kawasan ini akan menambahkan bilangan sel. Okey, so daripada 1 menjadi sel yang lebih banyak. Kita pergi pula pada peringkat yang kedua, iaitu pemanjangan sel yang berlaku di zon pemanjangan sel. Okey, so selepas sel meristem membahagi dengan banyak, secara mitosis, semua sel-sel baharu yang terbentuk tadi akan menambahkan saiznya. Okey, so saiz sel akan bertambah disebabkan oleh proses osmosis, di mana air akan meresap masuk secara osmosis ke dalam sel. Okey, so pengambilan air, garam mineral dan glukosa serta asid amino dari persekitaran menyebabkan vakuol membesar. Okey, bermula dengan osmosis air. Osmosis air pada sel yang asas tadi, sel meristem, dia akan mula membentuk vakuol-vakuol kecil yang banyak. So kalau kita lihat gambar yang kedua ni, bila osmosis berlaku, bila pengambilan air dan sebagainya berlaku, vakuol-vakuol kecil akan terbentuk. Dan kemudian osmosis akan terus berlaku menyebabkan air yang masuk tadi menyebabkan vakuol-vakuol menjadi lebih besar. Dan setiap vakuol kecil tadi apabila ia membesar dan akhirnya ia akan bergabung. So semua vakuol tadi akan bergabung apabila dia telah berkembang ataupun membesar. Vakuol-vakuol tadi akan bergabung membentuk satu vakuol yang besar di tengah-tengah sel. Dan semasa proses pemvakuolan ini, iaitu pembentukan vakuol ini, pada masa yang sama kita lihat saiz sel telah bertambah sehingga saiz yang maksimum. So apabila bahan meresap masuk, sel-sel tadi akan membina protoplasma sel dan menyebabkan pertambahan saiz sel sehingga saiz yang maksimum, dan proses ini kita namakan proses pemvakuolan ataupun proses pembentukan vakuol, yang mana ia akan menambahkan panjang sel dan oleh itu saiz sel menjadi maksimum. So itulah yang berlaku di sepanjang proses pemanjangan sel sehingga sel mencapai saiz maksimum, dan apabila dia mencapai saiz maksimum, sel tadi akan mula mengalami peringkat yang ketiga, iaitu peringkat pembezaan. Peringkat yang terakhir iaitu peringkat pembezaan sel berlaku di zon pembezaan sel. Di kawasan ini, sel akan mengalami perubahan bentuk
dan struktur, kemudian ia akan membentuk sekumpulan sel yang khusus supaya ia boleh menjalankan fungsi baharu yang khusus. Okey, bermula daripada sel yang telah mengalami pembakul tadi. Bila dia telah mengalami pembakulan menjadi saiz yang besar dan maksimum, dinding sel meristem tadi akan menebal. Okey, so sel meristem yang matang, okey, dia akan mempunyai dinding sel yang lebih tebal dan ia mempunyai vakul yang besar di tengah-tengah sel. Okey, kemudian ia mempunyai nukleus yang semakin kita nampak semakin kecil, sitoplasma dan juga vakul yang besar di tengah-tengah sel. Okey, apabila saiz cukup matang, sel ini akan membezalah. Okey, berubah bentuk menjadi sel-sel yang khusus. Okey, antaranya ia menjadi sel rambut akar. Okey, kalau kita ambil, kalau kita recap bab 2, salah satu sel yang terdapat pada sel tumbuhan adalah sel epidermis yang melindungi bahagian akar. So, kalau kita potong ataupun kerat retas bahagian akar, lapisan paling luar ini adalah sel epidermis dan semua sel epidermis ini ada yang akan membeza membentuk sel rambut akar. Okey, so seperti ini daripada sel epidermis dia membeza menjadi sel rambut akar yang kemudiannya berfungsi untuk menambahkan jumlah luas permukaan akar bagi proses penyerapan air. Okey, so sel epidermis yang ada di lapisan paling luar akar semuanya ada yang akan mengalami pembezaan menghasilkan sel-sel rambut akar supaya ia menambahkan jumlah luas permukaan bagi proses penyerapan air. Okey, itu contoh yang pertama. Dan sel epidermis di bahagian daun pula, kita ambil keratan rentas dia. Keratan rentas daun. Okey, lapisan paling luar daun adalah lapisan epidermis juga. Okey, di mana kalau kita ambil di lapisan epidermis atas, okey, kita dapati lapisan epidermis atas ini akan merembeskan satu lapisan berlilin yang kita panggil cuticle. Okey, yang fungsinya adalah untuk melindungi daun daripada kecederaan mekanikal selain mengurangkan proses transpirasi. So, epidermis atas, okey, epidermis atas membeza menjadi sel yang boleh menghasilkan cuticle. Manakala di epidermis bawah, okey, kita ada bincang itu keratan rentas epidermis bawah daun. Okey, kita ambil epidermis bawah, bahagian bawah. Ada sebahagian epidermis bawah ini mengalami pembezaan membentuk sel pengawal. Okey, kita ambil epidermis ini, dia akan membeza menjadi sel pengawal dan kita tahu sel pengawal adalah sel yang akan mengawal pembukaan dan penutupan liang stoma. So, daripada sel epidermis bawah, kita dapat sepasang sel pengawal. Okey, so di antaranya terdapatlah liang stoma. Okey, ini antara bagaimana sel tadi membeza daripada sel meristem menjadi sel epidermis, kemudian sel epidermis itu sendiri membeza menjadi sel yang lebih khusus. Okey, antaranya menjadi sel rambut akar dan menjadi sel pengawal. Okey, ada juga sel meristem yang membeza menjadi tisu-tisu vaskular. Contohnya dia menjadi tisu xylem dan juga tisu phloem. Okey, dalam rajah ini, okey, tisu meristem membentuk traki.
Okey, ada juga sel meristem tadi membeza menjadi sel yang kekal, okey, tisu kekal iaitu xylem. So, kedua-dua struktur ini terdapat dalam xylem yang fungsinya adalah untuk mengangkut air dan garam mineral. Okey, gambar rajah ini menunjukkan bagaimana sel epidermis bawah tadi membeza menjadi sel pengawal. Okey, yang ni sel epidermis, yang dua macam kacang ini adalah sel pengawal. So, di zon pembezaan sekarang sel-sel itu telah menjadi sel yang lebih khusus, okey, sekelompok ataupun sekumpulan sel yang khusus supaya ia menjadi tisu yang khusus dan menjalankan fungsi baharu yang khusus. Okey, so tiga peringkat perkembangan bermula dengan pembahagian sel, diikut dengan pemanjangan sel, diakhiri dengan pembezaan sel. Okey, kita lihat soalan 41 muka surat 160 diberi rajah 3 zon utama pada hujung akar dengan label P, Q dan R dan diminta pelajar menamakan 3 zon tersebut dan menghuraikan ciri-ciri utama yang diperhatikan pada sel di zon yang dinamakan di atas. Okey, so kita lihat zon yang pertama, okey, di bahagian hujung meristem, kita tahu ia merupakan zon pembahagian dan dia minta kita huraikan ciri utama sel tersebut, okey, mengikut zon. Okey, so pada zon pembahagian didapati bahawa sel tadi saiznya kecil, mempunyai nukleus yang besar, sitoplasma yang padat, dinding sel yang nipis tetapi tiada vakuol. Okey, dan di zon P iaitu di zon pemanjangan, sel menjadi lebih besar kerana vakuol mengembang menjadi besar akibat proses osmosis yang mana pemvakuolan berlaku. Dan di zon yang ketiga iaitu zon R, ia merupakan zon pembezaan yang mana sel mengalami pengkhususan, specialization atau differentiation, menghasilkan tisu-tisu yang khusus, antaranya tisu xylem, phloem dan juga rambut akar. So, kita boleh terangkan sel-sel tadi telah menjadi sel yang lebih khusus dengan fungsi yang khusus. Okey, untuk soalan B, padankan gambar rajah di bawah dengan peringkat pertumbuhan pada hujung akar. Okey, ada 3 gambar rajah yang diberikan. Saya harap pelajar boleh mengenal pasti peringkat tersebut berdasarkan perbincangan yang telah dilaksanakan. Okey, so itulah perbincangan kita tentang subtopik 4.6. Okey, sekarang kita sambungkan perbincangan dengan tajuk 4.7 berkaitan dengan lengkung pertumbuhan. Okey, untuk tumbuhan. Okey, tumbuhan dan juga haiwan. Okey, hasil pembelajaran yang kita akan capai dalam subtopik ini adalah yang pertama, dapat mengenal pasti parameter yang digunakan dalam pengukuran pertumbuhan. Okey, parameter yang digunakan. Yang kedua, dapat menghuraikan lengkung pertumbuhan sigmoid. Okey, yang ketiga, dapat menghubungkaitkan bentuk lengkung pertumbuhan dengan fasa pertumbuhan. Dan yang keempat, dapat menerangkan bentuk lengkung pertumbuhan pada serangga. Okey, kita lihat dulu hasil pembelajaran yang pertama iaitu mengenal pasti parameter yang digunakan dalam pengukuran pertumbuhan. Okey, yang pertama, parameter yang kita boleh gunakan adalah saiz atau isi padu yang merujuk kepada pengukuran perubahan ketinggian dalam suatu jangka masa tertentu. Okey, pertambahan saiz dan isi padu organisma tadi boleh ditentukan dengan mengukur
perubahan tinggi atau perubahan panjang organisma tersebut dalam satu jangka masa tertentu. So kalau kita gunakan ketinggian, panjang, okey, maka kebaikannya ialah parameter ini mudah dan cepat dikendalikan dan organisma yang dikaji tidak perlu dibunuh, okey, atau dimatikan. Okey, tapi keburukannya, okey, untuk parameter ini, okey, saiz dan isi padu, ia hanya mengukur satu aspek pertumbuhan. Contohnya, kalau kita guna parameter ketinggian, okey, atau panjang dalam cm, okey, atau dalam meter, jadi kita hanya mengukur pertumbuhan itu dari segi panjang atau tinggi suatu organisma tersebut. Okey, so keburukan kedua ialah tidak dapat mengambil kira aspek lain seperti diameter dan juga jisim. Okey, jadi ini parameter yang pertama, iaitu saiz atau isi padu. Okey, kita pergi pada parameter yang kedua, iaitu mengukur menggunakan jisim segar ataupun jisim basah organisma. Okey, di mana parameter ini sesuai untuk mengukur kadar pertumbuhan manusia dan haiwan, kerana kebaikannya ialah ia mudah ditentukan bila-bila masa. So kita perlu timbang sahaja untuk dapatkan jisim. Jisim ni adalah berat, ya. Jisim segar organisma itu tanpa membunuh organisma tersebut. Tetapi ada keburukan, okey, iaitu jisim segar ini, parameter yang digunakan ini, jisim segar atau jisim basah ini sebenarnya tidak tepat kerana kandungan dalam air boleh mempengaruhi keputusan. Jadi berat badan yang biasa kita ambil, kita naik je atas penimbang, sebenarnya kita rujuk kepada jisim segar, iaitu jisim badan kita termasuklah kandungan air. So sekiranya pada waktu itu kita baru sahaja lepas minum air, bermaksud berat badan kita, jisim badan kita pada waktu itu tidak tepat. Okey? Okay, jadi kita boleh gunakan parameter yang ketiga, iaitu mengukur menggunakan jisim kering. Okey, jisim kering merujuk kepada jisim selepas semua air disingkirkan dengan cara mengeringkan organisma tersebut dalam ketuhar pada suhu 100 darjah Celsius berulang kali sehingga jisimnya tidak berubah. Okey, so kita ambil, kita masukkan dalam oven, okey, bakar dan keluarkan, timbang. Lepas tu kita ulang benda tu banyak kali, dan sekiranya lepas kita ulang tu ada satu standard ataupun satu jisim yang tidak berubah, maka itulah dipanggil sebagai jisim kering organisma. Okey, kebaikannya, ia boleh digunakan untuk menentukan jisim kering tumbuhan dan pengukuran ini adalah tepat. Okey, jadi kebaikan dia, ia merupakan pengukuran atau parameter yang paling tepat, tetapi keburukannya ialah kita terpaksa bunuh atau keringkan organisma tersebut. Okey, so biasanya kita gunakan untuk parameter bagi tumbuhan, sebab kita ambil tumbuhan, kita cabut, kemudian kita boleh masukkan dalam oven dan keringkan. Okey, kita tak boleh gunakan untuk haiwan dan tumbuhan sebab kita terpaksa bunuh haiwan dan juga manusia tadi jika kita perlu gunakan jisim kering. Dan keburukan yang kedua ialah kadar pertumbuhan pada organisma tidak dapat dikaji. Okey, soalan 42 muka surat 161, diberi jisim seorang lelaki ialah 60 kilogram. Okey, dan kemudian ia meminum 500 mililiter air minuman. Okey, so dengan berat asal 60 kilogram, terangkan jisim ataupun berapakah jisim badannya setelah meminum air dan diminta kamu menerangkan.
Okey, so lepas minum 500 ml air, okey, individu tadi mempunyai berat badan bertambah iaitu 60.5 kg. Kenapa? Kerana semasa ia meminum air sebanyak 50 ml, beratnya telah bertambah 500 gram kerana 500 ml bersamaan dengan 500 gram air. Okey, so kita tambahkan 500 gram kepada 60 kilogram. So berat badan individu tadi telah menjadi 60.5 kilogram. Okay, sekarang kita akan bincangkan hasil pembelajaran yang kedua iaitu lengkung pertumbuhan. Okay, lengkung pertumbuhan merujuk kepada lengkung yang diperolehi dengan memplotkan parameter yang kita gunakan melawan masa. Contohnya kita ambil berat dan juga ataupun jisim. Okay, kita ambil berat. Berat. Mass adalah berat, okey, ataupun jisim, ataupun kita gunakan ketinggian. So kat sini kita ada parameter, okey, plotkan dia melawan masa, dan apabila kita ambil data tadi dan kita plotkan, kita akan membentuk lengkung pertumbuhan berbentuk S yang kita panggil lengkung pertumbuhan sigmoid. Okey, dengan ada 5 fasa yang kita akan bincangkan kemudian. So kita hanya lengkung pertumbuhan kita akan nampak berbentuk S begini. Okey, kita bincangkan 5 fasa ataupun 5 peringkat dalam lengkung sigmoid yang berbentuk S tadi, bermula dengan peringkat P. Okey, pada peringkat P, apa yang berlaku? Okey, pelajar boleh rujuk pada rajah muka surat 162, graf yang diberikan. Okey, pada peringkat P iaitu peringkat permulaan, kadar pertumbuhan adalah perlahan kerana pada waktu ini hanya proses pembahagian sel berlaku dan sedikit pemanjangan sel berlaku. Okey, so peringkat permulaan ini hanya menambahkan bilangan sel baharu. Okey, kemudian kita masuk pada peringkat Q iaitu peringkat yang kedua, kita panggil, namakannya sebagai peringkat eksponen. Kita dapati grafnya meningkat secara mendadak begitu. Okey, menunjukkan kadar pertumbuhan berlaku dengan cepat kerana bilangan sel yang terlibat dalam proses pembahagian sel adalah banyak. Okey, jadi dihasilkan sel yang sangat cepat dengan banyak, dan pada waktu ini juga berlakunya pemanjangan sel. Okey, jadi sel yang membahagi kemudian memanjang. Jadi pada waktu ini jisim atau ketinggian tadi akan bertambah dengan cepat membentuk graf eksponen. Okey, dan kita pergi pada peringkat R iaitu peringkat matang. Okey, kita nampak dia punya graf dah mula slow dah. Okey, kerana pada waktu ini kadar pertumbuhan menjadi lambat kerana sel-sel telah mencapai saiz maksimum. Maknanya sel telah memanjang pada peringkat Q, dan pada waktu masuk ke peringkat R, sel-sel telah mencapai saiz maksimum. Okey, dan peringkat S iaitu peringkat berhenti. Pada waktu ini pertumbuhan berhenti. Kalau kita lihat graf tadi telah mendata, graf telah mendata pada peringkat ni. Okey, pada waktu itu kadarnya 0. Okey, kalau kita ambil kadar ataupun gradient dia adalah kosong, menunjukkan pertumbuhan telah berhenti kerana organisma telah dewasa. Pada waktu itu pembahagian sel yang berlaku adalah untuk menggantikan tisu-tisu yang rosak. Okey, bukan lagi untuk memanjangkan sel, tapi untuk menggantikan tisu yang rosak. Okey, dan peringkat yang terakhir dipanggil peringkat gugur atau kematian, peringkat T. Kalau kita lihat grafnya telah menurun.
Okey, graf telah menurun, menunjukkan graf dia adalah ataupun gradient dia, kecerunannya adalah kecerunan yang negatif, menunjukkan kadar pertumbuhan telah menjadi negatif. Pada waktu ini, organisma mengalami penuaan atau kekurangan makanan yang boleh menyebabkan kematian. Okey, so kalau kita lihat dekat sini ada peringkat permulaan yang perlahan, okey, diikuti dengan exponential peringkat, dan peringkat matang, peringkat berhenti dan akhirnya graf menurun menunjukkan peringkat gugur dan atau kematian. Okey, so inilah lengkung pertumbuhan yang berbentuk S ataupun sigmoid. So kebanyakan organisma mempunyai lengkung sigmoid sepanjang pertumbuhannya. Okay, kita lihat lengkung pertumbuhan manusia lebih kurang mempunyai bentuk sigmoid walaupun tidak sama seperti lengkung yang pertama kita lihat. Okey, kita bahagikan lengkung pertumbuhan kepada 5 bahagian juga, A, B, C, D dan E. Okey, A ialah situasi di mana zon ini, peringkat ini ia merujuk kepada peringkat pertumbuhan bayi. B adalah peringkat pertumbuhan kanak-kanak. C peringkat remaja, D peringkat dewasa dan yang terakhir E adalah pada peringkat tua. Okey, so kita lihat ya, bandingkan graf sigmoid bagi lelaki dan graf sigmoid bagi perempuan. Okey, perempuan diwakili dengan graf berwarna merah, okey, manakala lelaki diwakili dengan graf berwarna hitam. Okey, solid hitam. Okey, kita ambil parameter ketinggian melawan masa dalam tahun. Okey, dengan merujuk graf yang diberikan muka surat 163, kita lihat apa yang berlaku pada peringkat A, iaitu fasa bayi antara umur 0 hingga 3 tahun. Okey, pada waktu ini kadar pertumbuhan cepat bagi kedua-dua bayi lelaki dan bayi perempuan. Kita nampak graf tadi meningkat dengan cepat. Okey, dan kemudian apabila fasa kanak-kanak berlaku antara umur 3 hingga 12 tahun, okey, pada zon B, okey, fasa kanak-kanak, pertumbuhan kadar pertumbuhan kita nampak graf dia tidak sangat eksponensial kerana pada waktu ini kadarnya menurun sedikit. Okey, menurun sedikit bagi kedua-dua jantina, tetapi pada umur 4 hingga 11 tahun didapati kadar pertumbuhan kanak-kanak lelaki lebih tinggi berbanding kanak-kanak perempuan. Okey, so ia akan menunjukkan graf yang mana graf perempuan tadi yang berwarna merah tadi sedikit rendah, okey, berbanding graf kanak-kanak lelaki yang berwarna hitam. Okey, kemudian kita masuk pada fasa C, zon C iaitu fasa remaja antara usia 12 hingga 16 tahun. Kita lihat ya, graf bagi perempuan yang dotted merah tu, didapati grafnya lebih tinggi berbanding ataupun meningkat lebih cepat berbanding graf lelaki. Kerana pada usia 12 hingga 16 tahun, remaja perempuan akan mengalami pertumbuhan mendadak dan mencapai ketinggian yang lebih daripada lelaki. So, dia lebih tinggi berbanding pelajar ataupun remaja lelaki. Okey, dan biasanya kalau kita lihat pelajar yang masuk tingkatan 1, pelajar lelaki dia kecil-kecil tapi pelajar perempuan lebih tinggi berbanding pelajar lelaki.
Okey, dan apabila menjelang umur 14 tahun, kalau kita lihat, remaja lelaki akan mencapai ketinggian dan kekuatan yang lebih dari remaja perempuan. Okey, sebenarnya remaja perempuan ni dia mencapai kematangannya lebih 2 tahun lebih awal dari lelaki. So kalau 12 tahun tu perempuan biasanya telah mengalami akil balik. Okey, dia telah matang. Okey, dan ada pelajar ataupun remaja lelaki yang belum mencapai akil balik lagi. Okey, so apa berlaku? Remaja lelaki akan terus mengalami ketinggian. Okey, dia akan terus meninggi sehingga umur 18 tahun. Manakala perempuan akan mencapai kematangan lebih awal iaitu 16 tahun. So pada umur 16 tahun biasanya ketinggian pelajar perempuan, remaja perempuan adalah telah mencapai kematangan. Tetapi kalau kita lihat apabila pelajar lelaki telah memasuki 16 tahun dan telah mengalami akhir balik, kita lihat dia punya ketinggian akan melebihi wanita dan akan terus tinggi sehingga umur 18 tahun, manakala perempuan 16 tahun telah berhenti meninggi. Okey, kita pergi pada peringkat D, fasa dewasa di mana ia merujuk usia 16 tahun ke atas. Okey, kita lihat graf dia telah malar, mendatar. So kadarnya kalau kita ambil gradient dia kosong, so maknanya kadar dia kosong. Kadar pertumbuhan adalah kosong. Pada waktu ini tiada pertumbuhan lagi. Okey, so biasanya lelaki kalau kita tengok graf tu umur 20 baru mula nampak graf yang mendatar. Okey, umur 20 graf dia mula mendatar, tapi remaja perempuan pada usia 16 tahun 17 tahun graf dia mula mendatar. So remaja perempuan graf mendatar lebih cepat 2 tahun berbanding remaja lelaki. Okey, so pada usia 16 tahun perempuan mencapai fasa ini, pada lelaki dia mencapai fasa ini pada usia 18 tahun. Dan sel-sel baharu yang mengalami mitosis, sel yang mengalami mitosis menghasilkan sel-sel baharu, semuanya digunakan untuk menggantikan sel mati ataupun membaiki tisu-tisu yang rosak serta menghasilkan bahan-bahan yang lain seperti antibodi, hormon dan sebagainya. Okey, dan fasa yang terakhir, fasa E, peringkat yang terakhir, iaitu fasa penuaan, maknanya usia dalam 60 hingga 70 dan seterusnya. Kadar pertumbuhan menjadi negatif. Graf dia telah kita dapati graf itu gradient dia, kecerunannya jadi negatif kerana ketinggian dan saiz badan mula menurun disebabkan otot dan rawan mula menyusut. Sel-sel mati tidak digantikan dengan aktif, mitosis yang berlaku perlahan, jadi ketinggian organisma tadi ataupun ketinggian manusia tadi akan berkurang. Kalau kita lihat, sebenarnya orang perempuan akan mengalami pertumbuhan negatif ini lebih awal, lebih cepat berbanding orang lelaki. That's why pada usia 70 tahun, katakan pada usia 70 tahun kita boleh lihat orang tua perempuan lebih rendah. Kalau kita lihat bukan usia 70 tapi usia 60 pun kita dah lihat dia semakin rendah ataupun lebih rendah berbanding suaminya ataupun pasangan lelakinya yang masih lagi tegap tinggi. Kita dah lihat pada usia 70 tahun orang perempuan yang warga tua perempuan dia mengalami bongkok dan ketinggiannya semakin berkurang ataupun menurun sebab rawan dan otot menyusut. So itulah 5 fasa yang berlaku sepanjang pertumbuhan manusia sehingga dalam kelas itu sehingga usia 70 tahun.
Okey, kita lihat soalan muka surat 164, soalan 43 diberi rajah graf yang menunjukkan lengkung pertumbuhan manusia dengan label P, Q, R dan S serta T yang merujuk kepada fasa 5 peringkat yang kita bincang tadi. Soalannya, terangkan perubahan yang berlaku dalam setiap fasa. Okay, kita pergi pada fasa P. Okey, dekat situ apa yang berlaku ialah ketinggian meningkat dengan perlahan kerana kadar pertumbuhan adalah perlahan. Pada zon Q, pada peringkat Q, ketinggian badan meningkat secara eksponen kerana sel aktif membahagi dan memanjang dengan cepat menyebabkan kadar pertumbuhan adalah cepat. Pada fasa R, okay, di zon R atau fasa R, ketinggian meningkat juga perlahan kerana sebahagian besar sel telah mencapai saiz maksimum, maka kadar pertumbuhan adalah perlahan. Okay, pada fasa S, didapati graf adalah mendatar, okay, malah mendatar, menunjukkan tiada perubahan, okay, tiada perubahan berlaku pada ketinggian badan organisma tersebut, menunjukkan kadar pertumbuhan adalah sifar kerana organisma telah mencapai kematangan. Okay, fasa yang terakhir, kita dapati graf menurun, ketinggian individu tadi berkurang, menunjukkan pertumbuhan memasuki fasa penuaan dan ini disebabkan oleh kurang penyerapan nutrien oleh sel, otot dan rawan mula menyusut ataupun merosot, maka kadar pertumbuhan telah menjadi negatif. Okey, so kita telah terangkan perubahan yang berlaku dalam setiap fasa. Okey, kita lihat hasil pembelajaran yang terakhir iaitu lengkung pertumbuhan dalam serangga. Okey, serangga seperti belalang, lipas, haiwan lain, udang, ketam, kalajengking, ia mempunyai rangka luar yang keras. Kita panggil exoskeleton. Okay, rangka luar yang keras yang dibina dari kitin. Dan untuk ia bertumbuh, okay, untuk serangga tadi bertumbuh, growth, ia perlu menanggalkan rangka luar yang keras itu supaya pertumbuhan dan perkembangan tubuh tadi berlaku. Dan proses menanggalkan rangka luar ini dipanggil sebagai salin kulit ataupun ekdisis. Okey, dan proses ekdisis ini dikawal oleh hormon yang terdapat dalam serangga yang mengalami metamorfosis tidak lengkap. Okey, kalau kita lihat lengkung pertumbuhan bagi serangga ataupun bagi organisma yang mempunyai rangka luar, okey, yang ada kitin tadi termasuklah udang, ketam, kalajengking tadi, graf dia akan menunjukkan lengkung pertumbuhan berbentuk tangga. Okey, kalau kita lihat graf dia berbentuk tangga, bukan lagi berbentuk sigmoid. Okey, kalau kita ambil contoh dekat sini, parameter dia adalah panjang badan dalam milimeter melawan masa dalam hari. Apa yang berlaku selepas telur tadi menetas, hatch, okey, dekat sini. Okey, kita ukur serangga tadi ataupun anak yang keluar daripada telur tadi, panjang badannya dan kita rekodkan. So kita dapat rekod panjang dengan 25 mm. Dan kemudian ada satu takat di mana panjangnya tidak bertambah. Okey, kita panggil zero growth. Kadar pertumbuhannya adalah kosong
daripada anak tangga yang pertama ini. Okey, berat badan tidak berubah daripada hari ke 150 hingga ke 175, lebih kurang dalam 25 hari berat badan panjang badannya tidak bertambah. Kenapa tidak bertambah pada waktu ini ataupun kita panggil zero growth? Kerana pada waktu ini pertumbuhan dan perkembangan serangga tadi dihalang oleh kulit luar yang keras yang dibina daripada kitin. Okey, dan pada hari ke 175 lebih kurang kita sampai 175 ni, apa yang berlaku? Proses ekdisis yang pertama berlaku di mana serangga tadi menanggalkan kulit luar yang keras, dan pada waktu itu dengan cepatnya saiz badan dia, panjang badannya telah bertambah dengan cepat. So kita akan dapat tangga yang meningkat selepas ekdisis berlaku. So ekdisis kita tahu ia merujuk kepada shed off of the old skeleton ataupun penyalinan kulit yang lama. Dan kemudian daripada hari let's say kurang daripada 175, kemudian ia tidak memanjang lagi pada satu peringkat, mungkin dalam 20 hari lagi, 20 hingga 25 hari lagi dia tidak memanjang. So waktu ini again dia punya kulit luar yang keras tadi menghalang pertumbuhan. Dan proses ekdisis ini berlaku berulang-ulang kali. Kalau kita lihat graf ini, ia ada ekdisis pertama, kedua, ketiga, keempat dan yang kelima barulah ia mencapai peringkat dewasa. Nombor 1 hingga nombor 5 menunjukkan bilangan insta ataupun nimfa. Ini anak serangga yang pertama, bentuk anak serangga yang kedua, nimfa yang ketiga, nimfa yang keempat, nimfa yang kelima dengan saiz yang lebih panjang, saiznya lebih kurang antara 150 hingga 175 itu, barulah ia mencapai peringkat dewasa dalam lebih kurang dalam 275 hari, barulah ia betul-betul menjadi dewasa. So inilah graf berbentuk tangga yang menunjukkan lengkung pertumbuhan serangga disebabkan oleh kekangan ataupun halangan dari rangka luar yang keras. Apa yang berlaku semasa proses ekdisis? So ekdisis dia salin kulit. So apabila dia salin kulit, dia tanggalkan, serangga tadi tanggalkan kulit luar yang keras tadi, serangga tadi akan sedut udara untuk mengembangkan badan yang diliputi oleh rangka luar baharu yang masih lembut dan kenyal. Sebenarnya bila masa serangga tanggalkan kulit luar yang keras tadi, sebenarnya di bawah kulit luar itu telah ada rangka ataupun kulit luar yang baharu tapi masih lagi lembut dan kenyal. Maknanya masih boleh diregangkan, elastik. Jadi bila dia buang the shed of the kulit luar tadi, dia tanggalkan kulit luar yang pertama yang keras tadi, udara yang disedut dengan banyak akan menambahkan badan, mengembangkan badannya, dan pada waktu ini serangga akan makan dengan cepat, dengan banyak untuk menambahkan tisu-tisu baharu bagi menambahkan jisim badan. So itu yang berlaku semasa ataupun sebaik sahaja ekdisis berlaku sebelum rangka baharu yang lembut itu menjadi keras. So apabila rangka luar yang lama pecah, rangka yang baharu akan keluar dari rangka yang lama. Haiwan dengan rangka yang baharu tadi akan keluar dari rangka yang lama, dan pertumbuhan yang pesat berlaku. Dia makan dengan banyak, dia sedut udara, dia kembangkan badan, dia tambah tisu baru, dan dia akan mengalami pertambahan jisim badan dan juga panjang badan tersebut.
Okey, dan lengkung pertumbuhan haiwan berangka luar ini akan membentuk tangga dan serangga akan mengalami beberapa kali ekdisis sebelum menjadi dewasa. Okey, peringkat antara ekdisis dengan another ekdisis disebut instar. Itu panggil peringkat instar. Kalau kita lihat maknanya, okey, ekdisis berlaku, ekdisis berlaku di bahagian sini. Okey, katakan ni ekdisis yang pertama. Okey, kemudian dia memanjang, kita ada ekdisis yang kedua di sini. Okey, antara ekdisis dengan ekdisis ini, peringkat ini kita panggil serangga itu dalam keadaan instar. Okey, dan serangga itu kita panggil nimfa. Okey, macam anak serangga lah. So, anak serangga itu kita panggil nimfa. Nimfa dalam keadaan instar. Jadi, kalau kita lihat graf yang asal tadi, kita ada 5 kali ekdisis. Maknanya, dia ada 5 kali peringkat instar. Nimfa dia ada 5 kali. Okey, bentuk nimfa tu, dalam keadaan nimfa tu 5 kali, barulah dia menjadi dewasa. Okey, so itulah graf tangga ataupun lengkung berbentuk tangga bagi lengkung pertumbuhan serangga. Okey, kita lihat soalan 44 yang merujuk pada graf berbentuk tangga bagi pertumbuhan seekor belalang yang mengalami ekdisis sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Okey, sebaik sahaja daripada bentuk telur ni, okey, sebaik sahaja serangga tadi menetas, okey, badan dia ada satu panjang lah, ada satu panjang badan dia. Okey, let's say ni lah ada panjang, sebaik sahaja belalang menetas. Kemudian panjangnya tidak bertambah dalam satu tempoh. Okey, kita panggil waktu ini serangga itu nimfa. Kemudian ia mengalami penyalinan kulit dan panjangnya bertambah dengan cepat pada tempoh tersebut. Okey, apa dia buat? Dia sedut dara, dia makan dengan banyak. Okey, kemudian kulit yang baharu tadi keras dan menyebabkan tidak ada pertambahan berat badan. Okey, untuk satu tempoh masa. Kemudian ia mengalami ekdisis kedua. So, antara ekdisis 1 dengan ekdisis 2 ini, peringkat ini kita panggil instar. Okey, so kita dapati nimfa telah bertambah. Okey, soalan yang pertama, mengapakah panjang badan belalang tidak berumpah pada tempoh X? Okey, iaitu pada tempoh yang mendatang ni. Okey, pada tangga yang mendatang ni. Kenapa dia tidak berubah? Okey, kerana rangka luar yang keras menghalang pertambahan badan belalang. Okay, dia ada rangka luar yang keras, exoskeleton made up of chitin, therefore they inhibit the increase in length. Okay, dia menghalang pertambahan panjang badan belalang. Okay, yang kedua, terangkan mengapa terdapat pertambahan panjang badan yang mendadak pada akhir tempoh X. So, ambil X ni, akhir tempoh ni, okay, kat sini. So, dia akan dapat drastic increase of the body. Kenapa terdapat pertambahan panjang badan yang mendadak? Okay, jawapannya, kerana ekdisis berlaku pada tempoh X, okay, akhir X itu akibat daripada penyedutan udara oleh belalang, tisu baru dibina untuk mengisi ruang badan tersebut. Dan soalan C pula diminta kita terangkan lengkung pertumbuhan belalang itu. Okey, poin yang pertama kita namakan lengkung pertumbuhan iaitu lengkung pertumbuhan berbentuk tangga. Kenapa? Baru kita terangkan ya. Lengkung kita namakan dulu lengkung pertumbuhan dia. Okey, ini step pertama. Soalan dia ialah lengkung pertumbuhan nama. So kita dapat P1. Dan kita terangkan bermula daripada P2. Okey, belalang mempunyai rangka luar yang keras terdiri daripada kitin yang mana ia akan menghadkan pertambahan panjang badan. Okey, so ia akan menyebabkan kadar pertumbuhan tidak berlaku.
Okey, poin 4, rangka luar baharu yang lembut terhasil di bawah rangka lama. Okey, serangga akan menyedut udara dengan banyak menyebabkan ia menolak rangka luar supaya terbuka dan ia menambahkan saiz badan dengan cepat. Okey, poin 7, pertumbuhan akan berhenti apabila dewasa. Okey, dan proses ini akan berulang kali sehingga membentuk beberapa anak tangga. Kalau dalam rajah ini ia mengalami edisi sebanyak 4 kali dan pertumbuhan akan berhenti apabila dewasa. Okey, so berakhirlah perbincangan tajuk 4.7. Okey, kita telah bincangkan 4.6 dan 4.7. Dalam tajuk 4.7 ini ada soalan 46 muka surat 166 yang perlu dilengkapkan oleh pelajar. Okey, maka selesailah perbincangan 2 subtopik. Okey, dan kita akan sambung perbincangan topik yang terakhir iaitu subtopik yang terakhir iaitu 4.8 pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder pada tumbuhan dalam video yang berikutnya. Okey, sehingga itu sekian, terima kasih dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum.